InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul min. Allahumma ghnina bi halal haram bismi ya qayyum ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di umur masa, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bab sifat api neraka dan ahlinya, ya, InsyaAllah. Bab sifat api neraka dan ahlinya. Kalau boleh jangan register, ya, jadi ahli neraka ni. Kalau boleh janganlah register jadi ahli neraka. Kita boleh register pada awal-awal dekat dunia ni, kita boleh register automatik, betul. Tapi jangan buat. Masalah apa? Tak daya nak menghadap bab neraka. Tadi kita baca zikir Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta kalau boleh dijauhkan daripada 7 pintu neraka yang sedang menunggu, yang standby untuk menyedut kita. Ya, kena pula kita umat-umat yang akhir zaman. Padahal umat akhir zaman, umat Muhammad SAW ni umat yang paling beruntung, akan dihisap awal-awal lagi. Tapi kalau kita menempah bukan menempah maut kita, menempah memang tempat yang tetap, betul. Menempah maut lain, betul. Lepas tu mati. Tapi menempah neraka janganlah. Ya, pasal apa? Allah dah bagi peringatan yang amat hebat. Sampai sekarang pun masih lagi hebat peringatan Allah Ta'ala. Kita nak sembahyang pun masih kena register. Nak check temperature cukup, ya, cukup 37 ke atas, sila balik. Betul. SOP, ya, kena ingat tu. SOP sebenarnya 37 Celsius ke atas, sila pulang ke rumah, sila sembahyang di rumah. Tak sihat, balik rumah. 37 ke bawah, sila sembahyang di masjid. Itu pun beratur, betul. Beratur, sila bawa sejadah sendiri, sila tutup muka. Allah, tuan-tuan, itu kan peringatan Allah Ta'ala. Kita nak cari pahala dalam saf, dah habis dah. Dah tak ada pahala saf, putus. Ya, suka tak syaitan? Iblis suka. Pasal apa? Berjaya. Akhirnya manusia sembahyang tak bersaf. Harapkan lurus je
Harapkan barisan lain tu ada. Pahala belum tahu lagi. Kita dah kehilangan pahala sebanyak-banyaknya. Pahala bab saf saja. Tu. Pasal apa? Dulu kita kelekaan kita tak jaga saf, tak jagakan bab lurusnya saf. Ni kena renung kita, ya. Tu dia sifat api neraka dan ahlinya yang ada kitab muka surat 57, ya. Tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, uqida 'alan nari alfu sanatin hatta ahmarrat summa uqida 'alaiha alfu sanatin ukhra hatta ibyaddat summa uqida 'alaiha alfu sanatin hatta aswaddat fahiya saudahu kallailil muzlim. Rasulullah SAW bersabda, api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga berwarna merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun berwarna putih. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga hitam gelap, bagaikan malam yang gelap kelam. Kejadian api neraka disabdakan oleh Rasulullah SAW. Batu janganlah, ya. Hebatnya Allah cipta tu bukan setahun, bukan 2 tahun. Tahun tu di sana. Time frame dia tak sama dengan time frame kita sekarang. Tu sebab orang putih, orang barat tahu cerita time frame tu. Tu yang cerita apa? Da Vinci, betul? Cerita time frame, ya. Maksudnya ni diceritakan oleh Rasulullah, kejadian api neraka ni dinyalakan selama 1000 tahun berwarna merah. Masa dia. Yang kedua, 1000 tahun berwarna putih. Yang ketiga, akhir sekali, 1000 tahun berwarna hitam gelap. Tu 3 level kejadian api neraka. Agak-agak kita larat tak larat untuk belum, api dunia ni pun tak terdaya kita. Tak payah api lah, exhaust motor tak tahan kita, exhaust je, bukan ada api pun, itu pun tak terdaya, melecur kita. Apalagi api neraka. Kita akan baca ditulis ini, api neraka sebenarnya 70 kali ganda daripada api yang kita ada di dunia. Kita ni punya 1/70 nisbah level kepanasan. Tu kena renung kita, ya. Diriwayat bahawa Yazid bin Marsad selalu menangis sehingga tak pernah kering air matanya. Dan ketika ditanya jawabnya, andai kata Allah mengancam akan memenjarakan aku bila berdosa dalam bilik mandi selama 1000 tahun, nescaya sudah selayaknya air mataku tidak berhenti. Maka bagaimana sedang kini mengancam akan memasukkan aku dalam api neraka yang telah dinyalakan selama 3000 tahun. Ni sahabat duk imagine kalau Allah penjarakan dia dalam tandas, ya, bila berdosa dipenjarakan dalam bilik mandi selama 1000 tahun, nescaya dia meraung menangis. Betul. Kita kalau terperangkap dalam tandas, kan selalu terperangkap. Kunci tandas tu yang bangsa bulat tu kan selalu rosak. Bila rosak, terperangkap, orang tak ada, handphone tak ada, apa nak kata, satu taman semua balik kampung, ke mana kan? Nampak? Tandas pula, pintu bukan pintu biasa, bukan plywood, pintu kayu nyatu, solid. Macam mana nak meraung, tuan? Siling tak ada, siling ada konkrit.
lompat macam mana kita? Allah tuan-tuan, tu dalam tandas, belum lagi dalam kubur. Ni kita kena renung, kena bimbang. Ni tunjukkan menangis sahabat ni zaman Nabi. Dia boleh imagine kalau dia dipenjarakan Allah Taala dalam tandas. Bayangkan bila Allah penjarakan dia dalam penjara dalam neraka. Tak boleh nak kata tuan. Kita kadang-kadang sini selesa kita betul. Selesa. Nak masuk ada security guard, memang safety bagus punya. Kena register. Saya kena register, bagi lesen semua cukup. Siap tanya lagi datang dari mana, mau pergi mana. Betul. Tu nampak. Tu orang luar tu, bukan orang dalam. Bukan orang Malaysia, orang luar. Siap tanya lagi mau pergi mana. Tu baru pertanyaan di security guard, belum lagi pertanyaan di kubur. Nampak? Kalau kubur macam mana? Yang menanya tu pun kita tak pernah jumpa. Betul? Yang ni selalu jumpa. Betul? Tukar-tukar shift ya. Yang dalam kubur tu tak pernah jumpa. Munkar dan Nakir. Yang dah jumpa pun tak pernah cerita kita. Faham? Yang dah jumpa Munkar Nakir, ada tak cerita kita? Tak. Pasal dia pun tak balik-balik. Ke mana dia? Ada dalam kubur. Wah, tuan. Tu bayangkan Jangan rasa tenang, kubur tu sepi, senyap. Betul? Senyap tak? Senyap. Kalau kita lalu jogging dekat kawasan kubur tu, sunyi tak? Sunyi, sepi. Bunyi burung, bunyi cengkerik, bunyi belalang, macam tu je. Tapi jangan tertipu. Kita ni jangan tertipu senyap sepinya kawasan kubur. Kita tak tahu khabarnya dalam kubur tu macam mana. Cuba kena Waktu kita ni ingat. Bukan ingat mati je, ingat persiapan selepas mati. Ini Allah bagi ingatan yang hebat dengan COVID-19. Kejap elok, kejap naik balik. Betul? Lagi hebat kan? Kedah dah tak boleh keluar, Lahad Datu pun tak boleh keluar. Takut merebak tu tuan. Jangan terlampau leka. Sebab tu bila leka-leka, Allah hantar hadiah. Ada tak hadiah dia? Ada ubat dia, ada hadiah dia. Apa dia? My Quran Time. Contoh. Allah tuan-tuan, kena renung. Saya bukan orang TV je lah, tapi kita kena renung hadiah yang Allah bagi. Bukan depan mata dah terus TV. Tak ada TV, boleh tengok. Ada internet, handphone, YouTube, Instagram, live. Tak cukup lagi siap bawa nota. Ni, betul? Dah siap nota, satu juzuk tebal ni. Bukan satu ayat, satu juzuk 20 muka surat. Ditulis balik nota-nota yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Punya hebatnya nikmat kita dapat. Kalau itu juga kita tak faham hadiah yang Allah hantar, agak-agak kita nak ke mana tu kan lepas ni? Apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala, dengan Allah bentangkan neraka yang hebat yang kita baca sekarang ni? Itu yang kena fikir berak kata. Ini kita ni renung jawapan kita besok, bekalan kita tu besok di menghadap Allah Ta'ala besok. Allah dah bagi lah cantik, satu page, satu juzuk tebal ni tuan. Belum juzuk kedua, juzuk ketiga, juzuk empat. Tu tak campur lagi nota-nota yang grup sahabat Quran yang menyalin, muslimat menyalin penuh satu hari. Lepas tu dengan PowerPoint dia, ada tak PowerPoint dia? Cukup nota, resolusi dia, sinopsis dia, tadabbur dia. Kemudian dah masuk 102 series, betul? Satu hari satu patah perkataan bahasa Arab dipelajari. 102 dah 102 patah. Satu patah perkataan tu boleh cerita macam-macam. Nampak? Ni kalau tengok ni Allah tuan, nikmat. Tu maksudnya apa tu? Kita kena renung di musim bulan-bulan apa? Kita kena renung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat, kerabat dia semua. Nak capai level yang kita dapat sekarang. Kalau kita tak renung bab tu,
Allah bagi lagi macam-macam. Kita tak tahu what's the next. Betul? Kita tak tahu. Coming soon tak tahu apa yang Allah nak buat. Pasal perancangan Allah tu Allah saja yang tahu. Kita kena standby. Tu bimbangkan apa yang sepatutnya kita buat. Peringatan dah ada. Peta dah ada. Waze, map semua cukup. Apa dia? Al-Quran. Sebab tu bila mati tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ditangisi bumi, ditangisi langit. Pasal apa? Ketakutan kita, takut bimbangnya kita dengan Allah Ta'ala. Ni ancaman neraka. Ada tak dalam Quran neraka? Ada. Sebab tu dalam Quran ada cerita, ada khabar. Khabar ada dua, khabar gembira, khabar duka cita. Khabar gembira, syurga tempat kita. Khabar yang duka cita, apa dia? Hebatnya neraka. Itu ancaman, ancaman kita. Sejarah ada dalam Quran, ada sejarah cerita yang lawan Allah Ta'ala. Bukan zaman sekarang ya. Zaman Namrud, zaman Fir'aun, zaman kaum Ad, zaman kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Ingat kaum Nabi Lut? Hebat. Sekarang nak timbul balik kaum tu, nak register. Kaum lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Nak register pula, nak menikah di sini. Janganlah. Jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Bila kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, tu yang kita memang, tu bala benar. Kita ni kalau nak tengok, bila bala ni, selepas buat dosa, kadang-kadang bila dapat bala tu, Allah tambahkan dosa kita. Bukan Allah tambah, kita terus seronok buat dosa. Bila seronok sangat dosa sampai ke maksimum yang hebat, tengah-tengah maksimum buat dosa, Allah cabut nyawa kita. Itu yang paling dahsyat. Dahsyat kematian kita, terjebak kita ke dalam neraka yang kita baca sekarang. Sebab tu cari jalan untuk jalan pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahawa Yazid, Abu Lais meriwayatkan dengan sanad dari Mujahid berkata, sesungguhnya di dalam neraka Jahanam ada beberapa perigi berisi ular-ular sebesar leher unta dan kala sebesar keldai. Maka larilah orang-orang ahli neraka ke ular itu. Maka bila tersentuh oleh bibirnya, langsung terkelupas rambut, kulit, kuku, dan mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu kecuali jika lari ke dalam neraka. Allah. Kalau dah masuk neraka, dia tak ada tempat syurga, betul? Neraka, zon dia neraka. Zon merah je. Lari mana pun tetap zon merah. Alustar sekarang zon merah, betul? Red zone. Dia pusing mana pun Alustar tu, tetap red zone. Neraka sama. Tapi yang di Alustar, masa zaman kita dulu pun, sini pun dulu pernah red zone pun. Kajang pernah red zone. Kemana kita pergi tetap red zone. Tu yang dikawal oleh tentera. Nak imagine besok dalam neraka masih lagi red zone, tempat panas, tempat neraka, dikawal lah. Malaikat neraka tuan-tuan jangan main. Malaikat Malik ketua dia. Ketua dengan lain malaikat yang hebat. Nak lari mana tuan-tuan kita? Tu masa itulah yang lawan Allah Ta'ala, kafir ke, yang munafik ke, tetap akan dikerjakan. Kepung ke mana pergi. Macam itulah askar, tentera, polis mengepung kita waktu COVID, waktu PKP. Betul tak betul? Kepung bukan kepung dengan senapang je. Siap ada pagar besi. Pagar besi bukan pagar besi biasa, ada pagar duri. Pasal apa? Dia tahu hebatnya manusia, betul? Cerdik masa menyusup sana, tahan di lebuh raya, dia masuk pula jalan tikus, betul? Dia tak nak lebuh raya utara selatan, masuk jalan Dengkel, jalan Sungai Merab, Sungai Ramal, macam-macam tu jalan pergi Semenyih, tutup. Askar blok terus. Sama juga besok di neraka, tuan-tuan. Nak lari mana? Berbeza dengan kawasan syurga. Allah tu. Tu
Itu yang hebat, ya. Cari jalan. Sebab tu bila lari ke dalam neraka, tak ada cara lain. Nak lari daripada kala jengking dan ular-ular sebesar leher unta. Allah, tuan. Pernah jumpa ular? Pernah tak terserempak dengan ular? Ular sebesar leher unta? Belum lagi. Sejarah hidup kita belum lagi jumpa, kecuali cerita anaconda. Betul. Tu di Sabah kan, Ustaz Fadli Yusof yang selalu Islamkan orang tu, dia dah pergi tempat tu, ya? Dia siap cerita tengah menyeberang jembatan gantung dekat Sabah tu. Saya tak tahu nama tempat tu. Menyeberang, dinampak ular dengan ular tu bergaduh. Bukan kecil. Kita selalu tengok besar ni paling besar, betul? Diameter dia. Dia tengok besar pinggan diameter ular. Tu bukan ya. Panjang macam mana? Panjang mana? Selamba ya, orang Sabah tu tembak macam tu ya. Itu yang dia cerita. Bila pergi kenduri, dia tengok daging burger besar. Daging burger, bukan ramli burger ya. Daging burger tu dihidang, dah siap bakar, tinggal tak ada roti ya. Dia tanya, tu daging apa tu? Tadi ustaz tak tengok bawah jembatan yang besar bergaduh 2 ekor. Itulah tadi kenapa tu. Allah, dia orang belum masuk Islam lagi. Dia tak tahu pasal apa nak masuk Islam ni bukan senang, betul. Nak tarbiyah dia orang dengan makanan dia. Dia dah biasa makanan fresh. Teman-teman masuk ular tadi. Itu cerita tuan-tuan, ya. Ular sebesar leher unta. Nak lari mana tuan-tuan? Itu yang dalam kitab ni bab nombor 3 kalau tak silap saya. Bila orang tu mencuri dalam meniaga, waktu berdagang ke Mekah, pedagang gandum, pedagang-pedagang ni nak ke Mekah, nak buat haji. Tengah-tengah perjalanan dengan unta, dengan kuda semua, masuk pertengahan perjalanan, seorang tu meninggal. Bila digali kubur, ada ular. Gali kubur lain, ada juga ular ya. Gali lagi, ada ular. Dia tanya sahabat, kau gali yang mana pun dalam bumi ni, dia tetap ada ular. Pasal apa? Perasaan perangai dulu, fi'il dia dulu terlampau hebat dengan Allah Ta'ala. Tak boleh buat apa, larilah mana hujung dunia, kutub utara, kutub selatan, gali, tetap ada ular. Tanam, dikebumikan sahabat tu. Waktu dipulangkan barang-barang sahabat tu ke keluarga dia, ditanya isterinya, apa amalan suamimu dulu? Isterinya menjawab, setiap kali dia berniaga, katalah 1 kilo gandum yang dijual tu, dia ambil segenggam, contohnya dalam 100 hingga 200 gram untuk dia makan satu hari. Berat segenggam gandum tu digantikan dengan berat tangkai gandum yang kosong. Menipu dalam perniagaan. Allah hantar ular tuan-tuan, segenggam saja Allah standbykan ular dalam liang lahat. Itu baru segenggam. Kalau 2 genggam, 3 genggam, yang berjuta, yang beribu, yang trilion, bilion, nak jawab apa dengan Allah Ta'ala tuan-tuan? Sebab tu Allah bagi peringatan dalam Quran. Ada tak dalam Quran? Ada. Berhenti bab riba, berhenti bab hutang ya. Bab hutang ni lunaskan. Riba tak ada dalam Quran? Ada. Ujung-ujung Al-Baqarah tu ada bab riba. Bukan Allah haramkan tuan-tuan, Allah perang, Allah laknat yang bersekongkol dengan bab riba. Ni maksudnya the whole stakeholder, yang minjam dengan yang bagi pinjam, yang bersekongkol bab riba. Tolong jawab besok dengan Allah Ta'ala. Kita ada pilihan, tak ada pilihan? Ada. Perbankan Islam, bank Islam, bank muamalat, Maybank pun ada Islamic loan, Islamic management, semua ada. Ni dalam Al-Baqarah tulis. Apa lagi bab hutang pun ada juga. Nak mengelak apa kan? Mengelak neraka yang kita tengah baca ni. Mohon ya, sama-sama kita doa. Abdullah bin Jubair ya, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
bahawa di dalam neraka ada ular-ular sebesar leher unta. Jika menggigit maka rasa pedih bisanya tetap terasa sehingga 40 tahun. Juga di dalam neraka pada kala sebesar keldai, jika menggigit maka akan terasa pedih bisanya selama 40 tahun. Allah tuan. Kalau kecil tak apa, besar keldai. Yang kita selalu jumpa besar tapak tangan, betul? Scorpion orang panggil, yang selalu nyanyi lagu Still Love You. Betul? Rockers tahu Still Love You. Dia tunggu kita dalam kubur pun dia still loving you lagi. Tu Scorpion, jangan main tuan. Saya pernah terserempak yang besar tapak tangan saya ni, lalu bawah kursi di Perak. Waktu saya minum kat warung tepi sungai Perak tu, ada warung kat bangunan lama kayu, tengah-tengah minum kopi, lalu binatang tu warna biru-biru, kebiru-biruan, kegelapan, mengangkat. Kita ingatkan ketam, tapi bila terjongkit yang belakang tu, dia punya apa tu, sengat tu, lalu ustaz tengok, menitik peluh ustaz. Pucat ustaz, belum gigit lagi. Tu selalu tengok, betul? Selalu tengok dia nyanyi Still Love You. Tiba-tiba dia lalu bawah kursi je. Nyonya sebelah tu kedai basikal terjerit-jerit dia bagi tahu Scorpion. Nyonya tu pelat Cina, tak boleh cakap betul-betul. Dia nak jerit, dia siap bawa cangkul. Ingatkan nak cangkul saya, rupanya nak cangkul benda tu. Dihentaknya, tak mati. Macam ketam tuan-tuan. Ketam patah juga, betul? Ni Scorpion memang lihat. Bayangkan kalau dia ketip sekali, macam mana tuan-tuan? Sahabat saya tu orang Pakistan, dia cerita satu hari dulu dia duduk sewa rumah kayu. Rumah kayu tu gelap, pagi-pagi subuh nak bangun subuh, dia petik kayu, petik switch lampu. Dia ingatkan kena current, dah hidup lampu, dia tengok Scorpion macam tu. Tangan tu dah kena ketip, terjerit-jerit dia sampai ke hospital, masih lagi terjerit sengatan Scorpion tu. Sampai ke hospital, patah balik hospital, dah taruh ubat semua, masih lagi terjerit-jerit, meraung, menangis, menahan sakitnya ketipan Scorpion tu. Akhirnya dibawa ke masjid lama Bandar Parit Perak tu. Ada imam tua tu tawarkan dia dengan ayat Quran, baru reda tuan-tuan. Bayangkan tu dunia punya ketipan. Bayangkan yang ni besar keldai. Besar keldai mana-mana, berdiri macam mana, sengat dia macam mana tuan-tuan. Kita bukan Ultraman, betul? Kalau kita Ultraman tak ada masalah, ataupun Power Rangers, betul? Boleh lawan. Kita macam ni je, kita je. Belum 60 hasta. Besok di akhirat, besok waktu itu kan dalam kubur tu. Besok di padang mahsyar, ya, badan kita 60 hasta. Tubuh anak Adam ni, tu ada keturunan Adam, semua 60 hasta. 60 hasta macam mana? 60 hasta. Satu hasta ni ujung tangan sampai siku 1.5 feet, betul? 1.5 kaki. 60, 1.5 kali 60, 1.5 times 60, berapa? 90 kaki. Kita punya original ketinggian kita. Sekarang baru 5 kaki lebih, betul? Tu tak terdaya tuan besok. Tu hebatnya keturunan Tok Adam kita. Hebatnya kalajengking dan ular. Saya pernah tersempat ular di Felkran Nasaruddin, kawasan orang sendiri di Perak. Waktu asar nak pergi kuliah untuk muslimat, Masjid Felkran Nasaruddin, melintas diameter besar ni, dia tak lepas lagi setengah lane, tak habis, tedung. Bayangkan kalau dia tegak, ke mana tuan-tuan? Takbir saya, tapi takbir betul-betul lah, bukan takbir raya. Kalau takbir raya, dia rayakan saya dulu. Takbir betul-betul. Pasal apa? Waktu tengah azan, tu pun hebat juga kena jaga. Waktu tengah azan, kadang-kadang bukan dia, bukan sebenarnya dia ular,
Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, waktu tengah azan ni syaitan iblis ni kadang-kadang berupa macam-macam. Jin ni kadang-kadang berupa macam-macam. Dia boleh berupa harimau, boleh berupa ular, boleh berupa kalajengking. Waktu tengah azan ni dia panik. Tu yang dikatakan bila waktu azan tu syaitan lari, terkentut-kentut syaitan tu. Tak tahan bunyi azan. Cuma manusia beza. Berapa kali kentut pun bertenang azan. Tu azan. Berbeza dengan syaitan. Syaitan bila azan tak terdaya dia, lari dia. Sebab tu waktu azan tu kalau melintas datang tu, kadang-kadang belum, jangan langgar. Kadang-kadang kita ni buat dajal menentang tu. Nak rasa juga langgar. Ada, saya tengok depan mata saya driver lori, trailer diparik juga. Ular sawa yang besar melintas kat highway parit tu, setengah lane tak habis. Patutnya dia sempatlah break bagi dia jalan, betul. Nak rasa juga, nak langgar juga, menggelitik ular tu. Allah tuan. Kadang-kadang manusia ni adab dengan binatang tak ada, akhlak tak ada. Apa salah tu? Ular sawa bukan bahaya, betul? Betul. Lalu situ je, tak ganggu. Kalau dipatutnya lori tu lain cerita, betul? Tak ganggu pun, dia cuma tumpang lalu je. Pasal kiri kanan tu hutan. Kita yang ganggu sebenarnya, pasal apa? Kita berjalan tengah-tengah hutan. Tu kadang-kadang tak perasan. Ni cerita pasal ular. Ular di sini sebesar leher unta. Cuba renung tuan keadaan neraka. Al-Amsi dari Yazid bin Wahad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Sampai berapa? SOP kena ikut sampai berapa? Sebelum duha. Sikit. Al-Amsi dari Yazid bin Wahad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, sesungguhnya apimu ini sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka. Andaikan tidak didinginkan laut 2 kali, nescaya kamu tidak dapat mempergunakannya. Allah Akbar. Api yang kita pakai sekarang ni percikan daripada neraka waktu Tok Adam turun ke dunia. Nak digunakan dia, direndam dalam lautan 2 kali. Dalam laut didinginkan, maksudnya direndamkan, percikan api itu, baru kita boleh pakai di dunia ni, baru kita boleh masak. Tu hebatnya, asal daripada neraka. 70 kali ganda, maksudnya 70 bahagian ni, 70 nisbah kita ni 1/70 daripada neraka. Mujahid berkata, sesungguhnya apimu ini berlindung kepada Allah dari neraka Jahannam. Itu kita minta kepada Allah Ta'ala, jauh kepada api neraka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan seksa ahli neraka iaitu seorang berselipar dari api neraka dan dapat mendidihkan otaknya seolah-olah di telinganya ada api, giginya berapi, bibirnya ada api, keluar ususnya dari bawah kaki, bahkan ia berasa bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka. Padahal ia yang ringan seksanya, yang paling ringan seksanya dari semua api neraka, ahli neraka. Tu neraka, seksa yang paling ringan sekali di neraka diceritakan di sini ialah orang yang dapat selipar daripada api neraka. Paling ringan. Saya tak ingat sama ada Abu Lahab atau betul dia. Salah Abu Lahab ni, Abu Jahal ni. Abu Lahab, jahat, memang jahat betul. Ditulis dalam kitab Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab. Tapi hebatnya ni, dia waktu Rasulullah SAW lahir saja, dia tu bapa saudara, dia seronok sangat dapat anak buah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Suka dia. Pasal apa? Diberitahu. Yang bagi tahu hamba dia. Hamba dia infokan dia, engkau dapat anak buah ini. Apa dia kata? Dia bebaskan hamba tersebut. Tu. Maksudnya Abu Lahab awal-awal lagi maulud. Betul? Suka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Tu kadang-kadang ada orang marah-marah pasal maulud ni bid'ah, betul? Jangan. Kalau dia tak faham, tanya Abu Lahab. Abu Lahab awal-awal lagi menyambut Nabi, sayang ke Nabi, walaupun akhirnya jadi musuh dia, betul? Nak bunuh Nabi, macam-macam, tapi dia sayang. Dia bebas. Hamba yang infokan dia, engkau dapat anak baru, dibebaskan.
Ini salah seorang orang yang antara yang diringankan seksa api neraka. Tu mungkin dia dapat, salah satu lagi dia dapat minum susu setiap hari Isnin di neraka besok. Tu kelebihan. Pasal dia tak masuk Islam. Tu kelebihan orang kafir. Maksudnya tu yang semalam Ustaz Fazrul dalam Quran Time tu, kerugian jadi orang kafir tu salah satunya tak masuk dalam syurga. Rugi dia. Rugi. Nikmat dekat dunia dia dapat. Semua dapat. Rajin dia dapat, baik pun dapat. Tapi rugi dia tak boleh masuk syurga. Itu kerugian. Semalam diceritakan surah Al-Imran ujung 174 sampai 180. Tu maksudnya kena renung kita. Kita ni beruntung pasal apa? Kita dah Islam, lahir Islam. Tu. Ni diceritakan keadaan neraka mendidih otaknya. Siapa yang pakai selipar dari api neraka mendidih, menggelegak otak. Kemudian telinga ada api, gigi ada api, bibirnya pun ada api, ususnya keluar dari bawah kakinya, bahkan dia berasa bahawa dialah yang paling berat seksanya, walhal dia yang paling ringan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad Abdullah bin Amru radhiyallahu kata, orang-orang neraka memanggil malaikat Malik tetapi tidak dijawab selama 40 tahun. Kemudian dijawab bahawa kamu tetap tinggal dalam neraka. Bahawa mereka berdoa memanggil Tuhan, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari yang lalu, ya berarti kami zalim. Maka tidak dijawab selama umur dunia ini 2 kali. Kemudian dijawab, hina dinalah kamu di dalam neraka. Hanya kita kena renung bab-bab ni. Jangan sampai kita terlajak sampai ke neraka. Sebab tu ni ada Quran Time, ada majlis ilmu, ada bab berjemaah, untuk apa? Untuk kita bersihkan hati kita. Jangan langsung tak ada bab takut dengan Allah Ta'ala. Tu kena renung kita. InsyaAllah takkan tukut pagi ni. Mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita bersihkan hati kita. Jangan lupa tuan-tuan, follow lah Quran Time tu. Dah masuk juzuk keempat tuan-tuan. Paling basic, paling simple, ada taranum, ada tadabbur, nak mengingatkan kita. Itulah ubat kita sebenarnya. Ubat kita untuk masuk ke dalam liang lahat. Biar kita mati ditangisi bumi. Tangisi bumi macam mana? Mati kita, bumi menangis. Pasal apa menangis? Pasal kita dah tak boleh berzikir, pasal kita dah tak boleh sujud, pasal kita dah tak boleh mengingati Allah Ta'ala. Bumi menangis. Masuk je dalam kubur, bumi peluk kita macam ibu memeluk kita. Jangan bumi ni menghimpit kita. Kalau himpit kita, paling dahsyat. Liang lahat tu himpit kita. Kita ni ada potensi kan. Potensi untuk dihimpit tanah ni memang dahsyat. Nabi pernah diceritakan, ulama pada cerita, orang yang masuk liang lahat, kulit jenazah tu berubah. Pasal apa? Ada hentaman, dentuman kena pada kulit jenazah tersebut. Pasal apa? Antaranya yang kena seksa kubur ialah orang yang tak bersih waktu dia buang air kecil, tak jaga kebersihan. Itu salah satu. Yang kedua, dia suka membawang. Faham bawang? Bukan potong bawang. Kalau potong bawang, beli 1 kilo, beli 1 goni bawang, potong bawang, bersihkan, goreng, buat bawang, goreng, betul. Packing, boleh jual, betul. Ada faedah. Tu pasal potong bawang. Tapi kalau membawang, bahasa budak sekarang, betul. Membawang tak jadi apa, kena seksa dalam kubur. Tu yang Nabi lalu 2 kubur, 1 kubur tu suka membawang, 1 kubur tu dia tak bersih, buang air kecil. Nabi ada ajar, ada dalam kitab Bahrul Mazi, cara-cara ke tandas macam mana, duduk di tandas macam mana, doa masuk tandas, doa keluar tandas, kaki keluar kaki mana, kaki masuk macam mana. Sebab tu nak design bangunan, design pintu tandas tu pun kena fikir juga. Seni mina Islam, adab-adab ke tandas, jaga kebersihan. Tu kena seksa. Kita tak nak. Satu lagi perisai, waktu nak tidur biasakan dengan surah Al-Mulk untuk perisai kita dalam kubur.
Datang dua makhluk tu tuan-tuan, Al-Quran yang kita seronok, kita banggakan, kita baktikan Al-Quran, kita teruskan syiar dengan Quran ni. Waktu masuk ke dalam kubur, Quran tu berada antara muka dengan dada kita. Diceritakan ulama, datang bukan nangkir, tak terdaya dia. Pasal apa? Quran tu berbakti balik pada tuan punya badan tadi. Waktu dia hidup, dia berbakti dengan Al-Quran. Waktu dia mati, Quran tu perisaikan dia. Apa kata Quran? Aku pastikan makhluk ni, hamba Allah Ta'ala ni, masuk ke dalam syurga, tuan. Tu ulama cerita. Yang kedua, langit menangis. Pasal apa? Langit tak berhenti nangis. Pasal apa? Dah tak ada orang doa, dah tak ada orang sujud. Pintu kebajikan, dia dua pintu. Satu pintu kebajikan amalan, satu lagi pintu rezeki. Pintu rezeki tertutup pasal apa? Cukup time, dah tak ada dah. Suaplah dia makan, pintu rezeki dah tutup. Suapkan bubur, tak masuk tuan. Dah masuk, keluar balik. Pasal apa? Allah dah tutup pintu rezeki. Tu nampak? Sebab tu kena rajin ziarah orang sakit ni, yang nazak tu dah tutupnya pintu rezeki. Masuklah bubur. Tak main bubur rumah anak dia buat, tak. Dia order siap bubur McDonald. Betul? Tak makan. Sedap sangat bubur McDonald. Duduk kampung tapi nak order bubur McDonald. Orang kampung mesti pesan ya. Tu. Tapi bila putus rezeki, suaplah 2-3 sudu. Masuk, dia keluar balik. Tu, rezeki dah habis. Orang kata games over. Betul? Habis dah. Pintu pahala, tu pintu kedua, pintu pahala dia, kebajikan dia pun tertutup. Nangis langit, menangis langit. Tu jaga sikit. Maksudnya salah satu hebat hijrah kita ni dah masuk satu safar. Ini satu safar, betul? Habis dah Muharram, sebulan habis kerja. Maksudnya bertambah umur kita. Tapi kena ingat, ya, umur bertambah, nombor bertambah, tahun bertambah. Tapi kena ingat, peruntukan kita untuk meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Satu-satu Allah tarik. Mohon tuan, sama-sama kita doa biar kita selamat dunia dan akhirat. Saya mohon tuan-tuan ya, insya-Allah kejap lagi kita doa. Mohon tuan doakan. Saya ada anak 3 orang di Turki, tengah kritikal dekat sana. 300,000 kes, kita 10,000 saja, betul? Sana 300,000 tuan-tuan kes, tapi kiot dalam 250,000 ada lagi 50,000. Pasal negeri dia besar sangat, luas sangat. Kita sama-sama doa insya-Allah. Al-Fatihah. Iya. So. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishayna wa qdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma rabbana la tada' lana muqamina hadza dhamma illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan shafaita wa la faqiran wa la miskinan illa aghnayta wa la ja'ina alamta wa la adwan azalta wa la aiban satarta wa la mayyitan rahimta wa la hajatan min hawalina wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salahu illa qadaita wa yasarta wa sarah sudurana wa tim bis salihati a'malina maulana rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bi jabar wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un wa la fis samaa'i was samii'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.